العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا من نافعا وفهما مستقيما وهداية لصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم اللهم ألهمنا من نعرف به أمرك ونعرف به نواهيك وصراط الله ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا قال الشيخ المسند تعالى نفعنا بعلومه في الدارين dan demikian itu kerana hikmat yang mengetahui ia akan dia. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Dan demikian itu demikian yang tersebut daripada katanya daripada kata musannif yang dahulu pada katanya terkadang menghendaki dan menyuruh dan reda dengan sesuatu seperti iman Abu Bakar dan tiada menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada reda dengan dia seperti kufur seperti kufurnya yakni kufur Abu Bakar dan terkadang menghendaki dan tiada menyuruh dan tiada reda ia dan terkadang menyuruh dan reda ia dan tiada menghendaki ia seperti imannya seperti beriman Fir'aun. Jadi kesemuanya dia katanya dan demikian itu demikian perkara yang disebut sebelah atas kerana hikmat yakni hikmat Allah Subhanahu wa taala yang mana hikmat itu yang mengetahui ia ya Allah dan akan dia akan hikmat. Mana dia saja yang tahu kenapa setengah-setengah perkara itu dia kandak tetapi dia tidak suruh. Setengah-setengah perkara itu dia kandak juga dia suruh dan sebagainya seperti masalah yang telah sebut. Kesemuanya terpulang kepada hikmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana hikmat itu kita manusia, kita hamba tak boleh nak tahu akan hikmat, hanya dia saja yang tahu. Kemudian musannif datang dengan suatu ayat yang jadi dalil bahasanya beberapa perkara hikmat yang kita tak boleh nak tahu, hanya Allah Ta'ala tahu saja. Dengan katanya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Maksudnya tiada ditanyakan daripada barang yang membuat ia ya Allah Ta'ala wa hum yus'alun. La yus'alu tidak ditanyakan amma daripada perkara-perkara barang yang buat ya Allah Ta'ala. Apa perkara yang dibuat oleh Allah Ta'ala, sepatutnya kita jangan tanya kenapa Allah Ta'ala jadi begitu, buat begini, begitu-begini pun jangan kita tanya. Yang kena tanyanya kita di akhirat esok. Wahum yus'alun, dan mereka itu ditanyakan.
Padahal kita hamba ni sepatutnya ditanya kenapa buat begitu, kenapa buat begini di akhirat esok. Jadi segala apa-apa perkara yang dikehendak oleh Allah Ta'ala, yang dibuat oleh Allah Ta'ala, tak sepatut kita nak tanya, hanya yang wajib di atas kitanya terima dengan segala perkara yang dibuat oleh Allah Ta'ala, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Yang kena tanya tu ialah kita. Kenapa kita buat begitu, kenapa kita buat begini. Di akhirat esok akan ditanya setiap satu-satu perbuatan. Jadi maknanya yang kena tanyanya kita hamba, bukan dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya di sini nak isyarat katanya banyak hikmat-hikmat setiap-tiap perkara yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Maka itu penuh dengan hikmat, melengkapi dengan segala hikmat, ada hikmat dia. Semuanya, setiap perkara yang Allah Ta'ala buat, semuanya ada hikmat ke semuanya. Cumanya kita nilah, kita hamba nilah tidak mengetahui dengan hikmat itu. Yang mengetahui hanya dia saja. Maka setiap perkara yang dia buat itu penuh dengan hikmat. Tetapi kita tak boleh nak tahu, kita tak terpaksa kena tanya dia. Jadi dia nak buat apa dia, nak buat apa yang dia kehendak, serahlah kepada dia, kita nanti terima. Jadi kita nak tanya kenapa Allah Ta'ala berjadi orang tu tidak beriman, orang ni beriman, dan hingga seterusnya, tak boleh kita nak tanya. Begitulah. Maka jadilah segala bahagian itu, artinya bahagian dan maka jadilah segala bahagian itu, bahagian yang tersebut, bahagian perkara yang tersebut itu empat. Empat perkara. Jadi empat perkara sebab dia kata dulu, maka terkadang menghendaki dan menyuruh dan redha. Dan mengetahui satu lagi. Cukup empat perkara. Jadi bahagian kesemuanya dia katanya, kita ulang balik dulu. Maka terkadang menghendaki Allah, tu kehendak satu, dan menyuruh, itu dua, dan redha, itu tiga. Itu atas pada tu sikit lagi, ada sikit lagi. Atas sikit. Ketahui olehmu bahawasa iradat itu pada ahli sunnah lain daripada suruh dan redha dan ilmu. Iradat, suruh, kehendak, iradat tu kehendak, suruh, redha, ilmu. Apa perkara? Dia kata dulu, daripada dulu, ketahui olehmu bahawa iradat itu pada ahli sunnah lain daripada suruh. Iradat dah satu, suruh dah satu, dua, dan redha dan ilmu. Jadi empat perkara lah. Iradat, suruh, redha, ilmu. Maka dia katanya, maka jadilah segala bahagian itu, perhimpunan segala bagai itu ialah empat. Ialah empat. Ialah kehendak, suruh, redha dan ilmu. Kemudian dia katanya, dan redha itu lazim bagi suruh. Dan redha itu lazim bagi suruh. Dengan maknanya, apa benda yang Allah Ta'ala suruh itu adalah dia redha kalau kita buat. Setiap-tiap perkara yang dia suruh tentu ada redha. Kalau dia tak redha, dia tak suruh. Kalau dia suruh, memanglah dia redha. Tetapi kalau suruh dengan kehendak tu tak berlaziman. Jadi maknanya setiap-tiap perkara yang dia suruh, sebab Allah Ta'ala tidak suruh melainkan dengan benda yang baik.
Sebabnya Allah Ta'ala tidak menyuruh melainkan dengan perkara yang baik. Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan benda yang jahat. Bil fahsya'i wal munkar. Benda fahsya', benda jahat, benda keji dan benda munkar Allah Ta'ala tidak menyuruh. Bahkan Allah Ta'ala menyuruhkan kita hamba ini dengan perkara-perkara yang ada kebaikan kesemuanya. Maka apabila Allah Ta'ala menyuruh kita hamba ini menunaikan perintahnya, maka dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah mana katanya redha itu lazim bagi suruh. Jadi mana setiap perkara yang dia suruh, yang kita maklum dalam kitab fiqhnya daripada benda yang wajib, daripada benda yang sunat, maka sekiranya kalau kita buat benda yang diwajibkan, benda yang disunatkan, maka kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tidak ada perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala tidak reda kita buat. Tidak ada. Jadi maknanya begitulah. Kalau dia suruh kita buat akan dapat keredaan. Dan sebaliknya maknanya kalau kita dapat, maknanya kalau kita nak dapat keredaan tu dengan secara mana? Nak dapat keredaan daripada Allah dengan secara kita membuatkan segala perkara yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Apabila kita buatkan segala perkara yang kita mengerjakan apa-apa yang disuruh, kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka kita akan dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna berlazim. Ada suruh, mesti kena ada lazim. Begitu. Ada suruh, mesti kena ada suruh, mesti kena ada redha. Ada redha, mesti daripada suruh. Begitu dah. Dia tak mesti suruh dengan dengan kehendak. Terkadangnya menyalahi. Ada suruh tidak kehendak seperti suruh beriman tapi tak kehendak seperti beriman Abu Jahal. Seperti beriman Abu Jahal itu Allah Ta'ala suruhlah beriman. Tetapi Allah Ta'ala tidak kehendak sebab tu tak berlaku beriman Abu Jahal. Ada juga setengah tu dia suruh serta dia kehendak. Dia suruh beriman dan dia kehendak bagi jadi beriman seperti Abu Bakar dan kita-kita. Begitulah. Jadi kesemuanya bagai-bagai kesemuanya ada empat. Daripada apa dia? Kehendak, suruh, ilmu, redha. Habis. Kemudian katanya pula dan dalil iradat. Gitu. Dan dalil iradat Allah Ta'ala itu bahwasanya jika ternafi daripadanya oleh iradat, nascaya adalah ia lemah kerana terhenti kudrat atas iradat pada bicara akal. Dan jika ada ia lemah, nascaya tiada menjadi ia akan suatu daripada alam ini. Dan demikian itu batil dengan musyahadah. Tengok. Dan dalil iradat Allah Ta'ala dan dalil yang menunjuk di atas mesti Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat. Dan dalil yang menunjuk di atas sungguh sebenar Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Dalil yang menunjuk katanya ada sifat iradat pada Allah pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada katanya di sini dalil setengah daripada perkara yang wajib kita mengetahuinya ialah dalil bagi setiap-tiap satu sifat. Kita i'tiqad kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Memang itu dah wajib dan juga wajib juga kita tahu dalilnya supaya lepas kita daripada jadi orang muqallid. Maka mestilah kita tahu mana dalil yang menunjuk katanya Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat iradat. Maka dalilnya ialah dalil akli. Di sini akan menyebut dengan secara dalil akli, dalil dikirai dengan akal. Adapun dalil nakli daripada Quran itu fa'alul lima yurid itu adalah
Dalil nakli dalam Quran ada ialah fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sangat buat akan barang yang dia kehendak. Itu yurid. Yurid tu menunjuk kata dia tu bersifat dengan sifat iradat. Maka di sini dalilnya ialah dalil akli. Kita boleh fikir dengan akal untuk nak menetapkan kata Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat. Dalil dianya bahwasanya kita fikir begitulah. Bahwasanya Allah Ta'ala fardunya, takdirnya, sekiranya jika ternafi daripada Allah, jika ternafi, jika tidak ada, jika ternafi, jika tidak ada pada Allah sifat iradat. Itu mana jika ternafi daripadanya oleh iradat, oleh sifat iradat. Sekiranya kalau tidak ada sifat iradat pada zat Allah, dengan maknanya Allah tidak bersifat dengan sifat iradat. Apa nak kata? Jika ternafi daripadanya oleh iradat. Mana jika Allah tak bersifat dengan sifat iradat. Tak bersifat dengan sifat iradat. Apa nak katanya? Nascaya adalah ia ya Allah Ta'ala lemah. Membawa kepada jadi lemah. Lemah, yakni lemah daripada menjadikan akan sesuatu daripada alam ini. Nascaya adalah ia ya Allah lemah, yakni lemah daripada menjadikan akan sesuatu daripada alam ini atau daripada makhluk ini. Kenapa boleh kata begitunya? Kerana terhenti kudrat atas iradat. Pada bicara akal, ini pada kiraan akal. Pada bicara akal, yakni pada kiraan akal. Jadi, dia katanya, kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan sifat iradat, tentu lemah, mana tentu tak boleh nak buatkan sesuatu daripada alam ini. Tetapi kita maklum bahawasanya membuatkan, menjadikan sesuatu daripada makhluk ini ialah ta'alluq sifat kudrat. Sebab sifat iradatnya ialah ta'alluq dia ialah menentukan segala perkara. Menentukan sesuatu, menentukan dengan apa-apa yang harus di atas mungkin ini. Tetapi menjadi itu ialah ta'alluq bagi sifat kudrat. Sebab menjadi, mengada, membuat, mencipta tu dengan sifat kudrat. Adapun iradat itu ialah menentu. Maka dia katanya kalau tidak ada sifat iradat, tentu dia lemah. Lemah tu lawan bagi siapa? Lemah tu adalah lawan bagi kudrat. Lemah ini bukan lawan bagi iradat. Lemah daripada menjadikan sesuatu daripada alam ini. Maknanya tak kuasa, tak membuatkan sesuatu daripada alam ini. Kenapa begitu? Kerana terhenti kudrat atas iradat. Yani kerana terhenti ta'alluq kudrat di atas ta'alluq iradat. Jadi maknanya dengan sebab kata kenapa katanya kalau ternafi, kalau tidak ada sifat iradat itu jadi lemah Allah Ta'ala. Sebabnya kalau kita kata, sebabnya pada kiraan akal kita bahwasanya setiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala hendak buat itu mesti kena ada kehendak lebih dulu. Sebabnya kalau Allah Ta'ala membuatkan sesuatu perkara dengan tidak ada kehendak, itu dikatakan lalai. Itu mustahil. Buat dengan secara lalai, buat dengan secara, kalau orang kitanya buat dengan secara tak sedar, buatkan sesuatu perkara dengan secara tak sedar, maka itu dikatakan buat dengan secara terlupa, dibuat dengan secara lalai.
maka terlupa dan lalai itu mustahil di atas Allah Ta'ala. Terlupa dan lalai itulah, buat dengan secara terlupa, buat dengan secara lalai itulah yang menafikan sifat iradat. Jadi untuk nak jadi sempurnanya, mesti Allah Ta'ala buat akan sesuatu perkara dengan kehendak dia. Jadi maknanya, kalau dia tak kehendak, dia tak buat. Kalau dia kehendak, dia buat. Mana sesuatu perkara, kalau dia kehendak dengan maknanya takluk oleh iradat, menentu oleh iradat nak bagi ada, dia buat bagi ada lah. Kalau dia menentu katanya, nak dapat rezeki sekian-sekian, maka dia pun mengadakan begitulah. Jadi sekiranya kalau tidak ada menghendaki, tentu tak buat. Contohnya kita kalau benda yang tidak ada dalam plan kitanya, kita tak buatlah. Seolah katanya ta'alluq iradat itu ialah plan kita. Ta'alluq iradat tu seolah katanya, kalau kita maknanya kita dah plan. Apabila kita dah plan, kita buatlah benda yang mengikut dalam plan kitanya. Tetapi kalau benda yang tidak ada dalam plan kitanya, kita tak buat. Kalau buat benda yang tidak ada dalam plan kita itu, buat dengan secara terpaksa atau buat dengan secara lalai, buat dengan secara terlupa. Contohnya kita nak sembahyang zuhur. Apabila kita nak sembahyang zuhur itu, kita dah niat saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat. Kita jadi nak banding katanya plan kitanya nak sembahyang zuhurnya 4 rakaat. Kita nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Sebab zuhurnya ada 4 rakaat. Maka tiba-tibanya lebih pada 4. Mana yang lebih itu mana kira katanya benda yang luar daripada plan kita. Sebab kita apabila kita nak sembahyang maghrib, cadangan kitanya nak sembahyang 3 rakaat lah. Sebab disuruhkan kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Apabila lebih daripada 3, maka itu maknanya salah katanya luar daripada plan kita. Maka buat sembahyang maghrib rakaat yang keempat itu apa dia? Buat dengan secara terlupa. Dengan secara terlupa atau dengan secara lalai atau dengan secara terpaksa. Maka itu satu kelemahan. Satu kekurangan. Begitulah. Jadi maknanya setiap perkara yang Allah Ta'ala menentu, maka dia buatlah. Kalau tidak ada menentu oleh iradat, dia tidak buat. Sebab kita kira begitu pada akad. Sebab kita fikirlah, cuba kita tengok bahawasanya kita kalau nak buat suatu perkara, kita plan lebih dulu. Ada kosak dalam hati kita, ada sengajai dalam hati kita, barulah kita buat. Tetapi ada juga beberapa perkara yang kita buat, tetapi tidak ada cadangan di dalam hati, tidak ada kosaktan dalam hati kita, tak ada plan dalam hati kita. Maka benda yang kita buat itu, dalam terpaksa, dengan secara terpaksa atau dengan secara terlupa, dengan secara lalai. Maka terpaksa atau terlupa atau lalai itu menafikan kehendak. Saya tak kehendak nak sembahyang maghrib 4 rakaat, saya nak sembahyang 3 saja, tetapi jadi 4 sebab saya terlupa. Jadi begitu. Maka apa-apa seperti katalah benda-benda mana sekalipun, kalau kita buat lebih pada luar daripada plan kita, luar pada kehendak kita, maka adalah perbuatan tu buat dengan secara terpaksa atau buat dengan secara lupa dan lalai. Contohnya orang itu dia sakit, dia tak suka kepada makan ubat. Dia tak suka kepada makan ubat. Maka apabila dia tak suka, dia tak naklah. Tak naklah makan ubat. Walaupun dia sakit, tapi dia tak nak makan ubat. Tetapi dipaksai oleh doktor untuk makan ubat itu, maka dia pun makan juga. Maka dia makan ubat tu, makan bukan dengan secara sukarela dia, dengan secara kehendak dia. Bukan dengan secara terpaksa. Maka terpaksa buat dengan secara terpaksa, memanglah tidak ada kehendak, tidak ada setuju oleh hati. Itulah sebab tu dia katanya, jikalau ternafi, jika ternafi daripada Allah Ta'ala, daripada Allah oleh sifat iradat. Kalau dia tak kehendak nak buat apa-apa mungkin. Maka tentu sama sekali lemah.
maka tentu nascaya adalah ia lemah. Jadi maknanya tak boleh nak buat apa-apa daripada makhluk ini. Sebab benda yang dia buatnya, benda yang dia kandak. Kalau dia tak kandak untuk nak buat, dia tak buat. Maka sekiranya kalau tidak ada sifat kandak, jadi apa-apa pun Tuhan tak nak buat kesemuanya. Jadi maknanya kesemua benda tak boleh nak ada. Kenapa begitu? Kerana terhenti kudrat, yakni ta'luk kudrat. Apa dia ta'luk kudrat? Ialah mengada dan meniada. Kerana terhenti kudrat, yakni ta'luk kudrat. Apa dia ta'luk kudrat? Ialah ta'luk taksir, mengada dan meniada. Membuat dan menghilang. Terhenti atas iradat, yakni atas ta'luk iradat. Jadi maknanya, mesti kandak lebih dulu daripada membuatkan apa-apa. Terhenti. Maka macam kita katanya nak kenyang itu terhenti di atas makan. Tapi itu pada kiraan adat, mengikut adat. Nak kenyang terhenti atas makan. Kalau tak makan tak kenyang, itu mengikut adat. Bukan mengikut kiraan akal, sebab boleh jadinya kenyang dengan tanpa makan. Itu nak bagi faham mana terhenti. Seperti nak katanya, seperti kita katanya, kenyang itu terhenti di atas makan. Dengan maknanya kalau tak makan, tak adalah kenyang. Tapi itu pada adat saja. Kerana terhenti kudrat. Yani ta'luk kudrat. Apa dia ta'luk kudrat? Mengada dan meniada. Terhenti atas ta'luk iradat. Di atas kandak. Menentu. Di atas iradat, yakni atas kandak Allah. Apa dia kandak Allah? Ialah menentukan dengan ada atau dengan tiada. Terhenti itu pada bicara akal. Ini pada kiraan akal saja. Pada bicara akal, yakni pada kiraan akal, yakni tiada pada wakil, tiada pada nafsil amri. Jadi pada kiraan akal kitanya, dia tak boleh jadi nak buatkan benda-benda kalau tak kandak. Itu pada kiraan akal. Nah, pada kiraan akalnya, jadi maknanya kena kandak lebih dulu. Kena ada kandak dulu daripada membuat. Begitu. Jadi, tapi itu kira pada akal. Jangan kira pada wakil lah. Pada wakilnya tidak ada terdulu dan terkemudian di antara sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesemua sifat-sifat Allah Taala itu adalah qadim kesemuanya, qadim azali kesemuanya. Jadi maknanya ada kandak lebih dulu, kemudian selepas pada kandak dia menjadikan, maka itu tidaklah begitu. Maknanya kita kira dengan akal tu seperti kata tadilah. Kira pada adatnya nak ada kenyang tu mesti makan lebih dulu. Begitu. Maka nak ada buatkan apa-apa, itu ta'luk iradat. Nak ada buatkan apa-apa, mesti lebih dulunya dia kandak. Dia menentukan sebelah balik mengada. Dia kena ada menentu dulu, kena buat plan dulu. Kita nak buat tu, kita nak buat ni. Sampai masa kita buatlah. Begitu. Pada kira akalnya begitu. Mesti kena ada ketentuan menentu oleh iradat lebih dulu daripada membuatkan sesuatu. Jadi maknanya kalau tidak, sebaliknya kalau tidak ada kandak, maka tidak ada membuat. Maka kalau tidak ada kandak nak buat, kalau tidak ada kandak nak buat, kalau tidak ada menentu sebelah balik nak buat, kalau tidak ada menentu sebelah balik buat, maka tentu sama sekali Allah Ta'ala tak buat. Maka tak buat itulah dikatakan lemah. Tak buatkan benda-benda itu dikatakan lemah. Sebab itulah kalau ternafi iradat. Kalau ternafi iradat. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradat, tak kandak nak buat, kita katanya. Maka dia tak buat. Maka tak buat tu dikatakan lemah.
Ha, sebabnya begitulah. Nak buat apa-apa daripada kehendak. Pada keakal. Dan tengoknya, dan jika ada ia Allah lemah, dan jika ada ia Allah Ta'ala lemah, nescaya tiada menjadi ia Allah akan suatu daripada alam ini. Memanglah kalau Allah Ta'ala lemah, tentu tak boleh nak buatkan suatu pun daripada alam ini. Sebab syarat bagi nak buatkan suatu syaratnya ialah bersifat dengan sifat kuasa. Tak boleh lemah. Lemah tak boleh buat apa-apa. Nak boleh buat benda tu benda ni, mesti berkuasa. Tengok. Kalau katanya Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak boleh jadi, tidak boleh menjadi ia Allah Ta'ala akan sesuatu daripada alam ini. Kemudian tidak ada sesuatu daripada alam ini dengan sebab Allah Ta'ala lemah nak jadikan makhluk ini, maka makhluk ini tidak ada. Maka kalau makhluk ini tidak ada, dia katanya dan demikian itu tiada menjadikan suatu daripada makhluk ini dan juga makhluk ini tidak ada. Batil, yakni salah, tak betul. Batil, yakni salah, tak betul. Mana dalil? Kenapa boleh kata batil? Dengan musyahadah, dengan dalilnya pandangan kita. Pandangan mata kepala kita dak tengok benda tu banyak. Segala makhluk Allah Ta'ala tu penuh dengan dalam pandangan kita sekarangnya, tengok ke sana pun makhluk Allah, tengok ke sini pun makhluk Allah, tengok ke belakang, kiri, kanan, atas, bawah pun semuanya dilikungi oleh segala makhluk Allah Ta'ala kesemuanya. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala dah menjadikan akan makhluk ini, akan alam ini. Allah Ta'ala dah menjadikan makhluk ini. Maka nak menjadi, mesti kena ada apa? Kena ada kuasa. Nak jadi itu mesti kena ada kuasa, mesti bersifat dengan sifat kudrat. Mesti kena ada kekuasaan untuk nak menjadi. Dan kekuasaan itu terhenti di atas ada kehendak. Begitulah. Terhenti di atas ada kehendak. Maka tentulah menunjuk katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kehendak. Jadi di sini kita boleh ambil dua perkara. Yang pertamanya ada berlazim di antara kehendak dan iradat dan kudrat pada kiraan akal, tidak pada wakil. Lazim macam mana? Sebabnya setiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala kehendak itu adalah setiap perkara yang dia kehendak nak buat, tentu dia buat. Jadi maknanya setiap perkara yang dia tak buat itu menunjuk kata dia tidak kehendak. Menunjuk kata dia tu tidak kehendak. Kalau kita katanya kita ni kita ni rezeki kita setara ni, sakat ni banyak ni rezeki kita, kenapa tak lebih banyak pada ni? Yang sekarangnya rezeki yang dapat pada kitanya banyak ni saja. Sekadar yang kita ada saja yang jadi rezeki bagi kita. Kenapa tak banyak pada ini? Itu menunjuk katanya Allah Ta'ala tak bagi banyak pada ini. Itu menunjuk kata Allah Ta'ala tidak kehendak. Contohnya kalau kita katanya kita ini tingginya 160 sin masalah. Kenapa tak tinggi 170? Kenapa tak tinggi 180 masalah? Tak payah tanya. Jawab senangnya ialah Tuhan tak kehendak. Sebab tu dia tak jadi tinggikan kita. Dia kehendak nak bagi kita tinggi sekadar 160 saja. Maka dia buat kita tinggi kita sakat itulah. Kenapa tak rendah pada ni? Itu menunjuk katanya dia tak kehendak. Sebab tu dia tak buat kita jadi begitu. Begitulah. Kenapa kita jadi orang Melayu, tak jadi orang Eropah? Kenapa tak jadi kita ni orang Arab? Senangnya jawabnya sebab Tuhan tak kehendak. Sebab dia kehendak nak bagi kita jadi orang Melayu, katalah. Jadi pendek katanya, setiap perkara yang ada sekarang, setiap perkara yang ada sekarang atau yang sudah ada, artinya yang berlaku sekarang itu daripada mana? Daripada perbuatan Allah. Daripada perbuatan Allah, mana Allah Ta'ala membuat, Allah Ta'ala melakukan.
Melakukan, membuatkan, itulah ta'alluq kudrat. Kemudian Allah Ta'ala nak melakukan apa-apa, nak buatkan apa-apa, nak menjadikan apa-apa, daripada kehendak dia kesemuanya. Daripada kehendak dia kesemuanya. Kalau dia tak kehendak, tentu sama sekali dia tak buat. Maka apabila kita pandang kepada segala makhluk ini, pandang kepada diri kita, kita tilik kepada diri kita dan benda-benda yang ada di keliling kita, dan tengok kepada alam yang sebelah atas, langit dan sebagainya, bulan, bintang, maka kita tahulah katanya benda ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada dia tu ada sebab Allah Taala menjadikan. Kemudian kalau kita kata Allah Taala menjadi tetapi dia tak kehendak, maka itu kekurangan. Kalau dia buat langit, memanglah langit ini dibuat oleh Allah Taala. Saya ini dibuatkan oleh Allah Taala, dijadikan oleh Allah Taala. Tetapi Allah Ta'ala buatkan diri kita, Allah Ta'ala jadikan langit dengan tidak ada kehendak. Buat dengan tidak ada kehendak, maknanya apa maksud kalau kata buat dengan tidak ada kehendak? Boleh jadi buat dengan secara paksa. Boleh jadi buat dengan secara terlupa. Boleh jadi buat dengan secara lalai. Maka semua terpaksa, lalai, terlupa adalah kekurangan. Setiap kekurangan mustahil ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu maknanya dengan secara paksa bukan. Allah Taala buatkan langit bumi, buatkan diri kita bukan dengan secara terpaksa. Bukan dengan secara lalai, bukan dengan secara terlupa. Sebab tiga-tiga itu adalah mustahil, sebabnya kekurangan. Allah Taala mesti bersifat dengan kesempurnaan. Kalau Allah Ta'ala buat kita bukan dengan secara paksa, bukan dengan secara dengan secara lalai, bukan dengan secara terlupa, maknanya Allah Ta'ala buat dengan sebab dia kehendak. Kehendak, itulah kita nak. Dia buat akan apa-apa perkara dengan sebab dia nak. Dia kehendak, dia menentu. Itu menunjuk kata dia bersifat dengan sifat iradat. Begitulah. Tak macam kita lah. Kita ni biasa dan setengah benda tu kita buat dengan sebab kita kehendak, kita suka nak buat. Tapi ada juga banyak perkara kita buat tu dengan secara lalai, dengan secara terlupa, dan juga buat tu dengan secara terpaksa. Ada juga. Seperti seorang tu dia lompat, lompat turun dalam parit masalah. Kalau ikut dia tu, dia berjalan, jatuh dalam longkang ke masalah atau ke parit masalah tepi jalan, dengan sebab dia tu dia keluar daripada rumah, dia nak pergi beli barang kat pasar masalah, dia nak berjalan ikut jalan straight-nya begitu. Tetapi dia berjalan, terjumpa dengan ular masalah nak sengat dia, dia pun lompat, jatuh ke dalam longkang ke masalah. Artinya kalau tanya nak lompat ke jatuh dalam longkang itu? Tak. Tetapi terpaksa sebab terkejut daripada ular tadi. Buat dengan secara terpaksa. Tak kehendaklah begitu. Sebab tu jangan kita gelak pada dia. Sebab dia buat bukan dengan secara dia kehendak. Begitulah. Sebab tu jadi nak katanya inilah kiraan dalil bagi sifat iradat. Kita ambil di awal, ulang balik sedikit sebagai kesimpulan. Jadi sekira kalau dalil yang kita nak fikir sekarang untuk nak menyabitkan, menetapkan sifat iradat Allah Ta'ala, memanglah sifat iradat Allah Ta'ala itu dah ada sedia kala lagi dah. Cumanya kita nak bagi nampak dalam akal kita katanya mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Benda ini kita fikir, kita tak fikir pun sama. Sebab Allah Ta'ala dah bersifat dengan sifat iradat sedia kala lagi dah. Benda tu dah begitu dah. Tetap dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Cumanya kita nak berdalil sekarangnya bukan untuk nak bagi ada, nak bagi tak ada. Untuk nak kejap pegangan kita katanya sungguh Allah Ta'ala bersifat, mesti Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Maka cara kita nak fikirnya untuk nak bagi nampak, untuk nak bagi kejap kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradatnya, kita fikir dengan cara begini.
Sekiranya kalau tak bersifat dengan sifat kehendak, kalau tak bersifat dengan sifat kehendak, maka apa nak katanya? Sebab tu dia kata jika ternafi daripadanya oleh iradat, jika ternafi, jika ketiadaan sifat iradat, jika tidak ada sifat iradat, memanglah kalau tidak ada sifat iradat, Allah Ta'ala tak menentukan dengan ada sesuatu dan dengan tiada sesuatu. Tidak menentulah dengan nak buatkan benda-benda. Tidak adalah pelan-pelan untuk nak buat benda-benda tu, tidak ada. Sebab tidak ada iradat. Kalau tidak ada iradat, tentu sama sekali tidak ada menentu pada buatkan benda-benda dan tidak menentu pada nak meniadakan. Maka kalau tidak ada menentu nak buat, tentu dia tak buat. Tentu dia tak buat. Kalau buat pun dengan secara terpaksa, itu mustahil, tak boleh kata dah gitu. Kalau buat pun, kalau tidak ada menentu nak buat, kalau buat juga itu mustahil. Sebab pun jadi terpaksa, jadi lalai, jadi terlupa. Itu kita tak payah cakap lah, sebab benda itu benda mustahil. Jangan katanya, boleh jadi Tuhan buat dengan secara terlupa. Itu mustahil, tak boleh dah kita kata. Jadi maknanya kalau tidak ada sifat kehendak nak buat, kalau tidak ada menentu nak buat, menentu ni daripada sifat takluk sifat iradat. Mana mesti kena ada sifat iradat lah untuk nak menentukan benda-benda itu. Sekiranya kalau tidak ada sifat iradat, maka tentu Allah Ta'ala tak buatkan apa-apa daripada makhluk ini. Tak buatkan apa-apa benda daripada makhluk ini, itu menunjuk kata dia tu lemah. Sebab lemah ni, kita katanya buat tapi tak berjaya, itu pun lemah juga. Dah buat tetapi tak berjaya, itu pun lemah juga. Buat berjaya juga, jadi juga, tapi tidak mengikut kehendak, itu pun lemah juga. Lemah ni banyak caralah nak jadi kata lemah ni, sebab kita katanya buat tak berjaya, itu pun lemah juga. Dah usaha buat, kalau kita manusia, kita katanya kita dah usaha buat tetapi tak berjaya. Seperti orang yang nak memasakkan dengan suatu masakan tu, dia tengok dalam internet, tengok dalam Google masalah cara masaknya begini-begini, dia pun cuba buat, buat tengok ikut dia dah, tapi tak jadi. Orang lain masaknya jadi sedap, dia tak jadi keras, jadi apa, tak jadi. Itu apa dia? Dah buat tetapi jadi tak sama dengan kehendak, itu adalah lemah. Artinya tak boleh nak buat langsung. Seperti orang sakit tidur atas katilnya, tak boleh buat apa benda, maka itu pun lemah juga. Kalau boleh buat juga tapi tak jadi semacam kehendak, maka itu pun lemah juga. Dan juganya buatkan suatu jadilah, tetapi bukan dengan secara kehendak, maka itu pun lemah juga. Seperti buat dengan secara paksa, seperti buat dengan secara lalai, seperti buat dengan secara terlupa. Jadi, tetapi dengan sebab tak kehendak, itu dikatakan lemah juga. Tengok kita nak sembahyang zuhur tu, nak cadangnya nak sembahyang 4 rakaat, tiba-tiba jadi 5, jadi 6. Sembahyang satu rakaat, cadangan kita nak sujud 2 kali, tiba-tiba jadi 3. Jadi buat tu berjaya lah. Rakaat yang kelima bagi zuhur tu berjaya lah, jadilah. Tetapi buat itu dengan tidak ada kehendak. Sembahyang zuhur rakaat yang kelima itu bukan dengan kehendak, maka itu satu benda yang lemah. Satu jenis lemah juga. Jadi pendek katanya, kalau tidak ada iradat, tentu Allah Ta'ala lemah. Kenapa boleh begitu? Kerana terhenti kudrat atas iradat. Kerana terhenti ta'alluq kudrat, mengada itu atas ta'alluq iradat, ialah menentu balik ada. Dia menentu ke ada, menentu kepada nak mengadakan sesuatu, lalu itulah dia mengada. Kerana terhenti kudrat, yakni ta'alluq kudrat atas iradat, yakni atas ta'alluq iradat.
Terhenti itu pada kiraan akal, tidak pada wakil. Sebab tidak pada wakil itu sebab Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan pada sedia kala lagi dah. Tidak ada terdulu dan terkemudian di antara segala sifatnya. Tapi katanya terdulu oleh terhenti san itu pada kiraan akal. Jadi maknanya kalau tak kanak tak buatlah. Maka sekiranya kalau Allah Ta'ala tak kandak, tentu dia lemah daripada membuat. Maka apabila Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah, tentu tak boleh nak adakan, nak mengadakan apa-apa sesuatu pun daripada makhluk ini. Macam mana nak buat kalau kata lemah? Buat tu pula tengok kita kata sekarangnya, Allah Ta'ala buatkan benda-benda tu dengan secara sempurna pulanya. Nah, dia katanya jika ada ia lemah, jika ada ia Allah Ta'ala itu bersepakai dengan lemah, lemah daripada nak menjadikan apa-apa, nascaya tiada menjadi ia Allah akan suatu daripada alam ini. Kalau lemah macam mana nak buat? Tak boleh ada lah. Tak boleh nak buatkan suatu daripada alam ini. Maka tidak ada suatu daripada alam ini kita boleh terima ke tidak? Betul ke tidak? Tidak ada suatu pun daripada makhluk ini, daripada alam ini, betul ke tidak? Jawabnya itu salah. Itu salah. Itulah makna katanya dan demikian itu batil. Itu salah. Kenapa boleh katanya tidak ada suatu daripada makhluk ini itu salah? Sebab menyalahi dengan pandangan mata kita. Pandangan mata kitanya menyaksi bahawasanya musyahadah tu menyaksi. Musyahadah tu menyaksi. Jadi pandangan mata kita menyaksi, pandangan mata kita, mata telinga kita, tapi bukan sekadar mata sajalah. Kita boleh sentuh menunjuk kata benda tu ada, kita boleh tengok menunjuk kata benda tu ada, kita boleh dengar suara menunjuk kata suara itu ada, dan katalah kita boleh dapatkan masin di garam menunjuk kata masin tu ada kat garam. Itu dikatakan musyahadah. Jadi maknanya dengan sebab kita tengok dengan mata kita nampak banyak sangat makhluk Allah Ta'ala, kita dapat sentuh banyak makhluk Allah Ta'ala, itu jadi menyaksi kepada kita bahasanya Allah Ta'ala dah buat. Allah Ta'ala dah buat. Nak kata tak buat tu macam mana? Nak dustakan penampakan kita. Benda ada di depan kita, kita duk tengok dia, boleh jadi nak tahu dia tak ada. Boleh jadi tak kita duk pegang sesuatu benda. Contohnya kita pegang pen ini. Kita pegang pen ini dalam tangan duk tunjuk. Kita duk pegang begini, tanya ada pen. Kalau orang tanya ada pen, kita jawab kata pen tidak ada, tetapi kita duk pegang di tangan. Tentu Zuhair katanya bohong. Sebab benda yang ada di depan mata, macam mana nak kata tidak ada? Benda kalau kita duk tengok dapat mata, tengok, macam mana nak kata tak ada? Kita duduk dalam rumah. Macam mana nak kata saya tidak ada rumah? Sebab apa? Sebab benda ini dalam musyahadah kita duduk dalam rumah, nak kata kena ada rumah. Macam mana nak boleh katanya tengok langit, nampak langit, tapi langit tidak ada? Bolehkah kata begitu? Tak boleh. Tengok nampak langit itu menunjuk kata langit ada. Langit ada itu, langit ada daripada mana? Ada sendiri. Tak boleh nak kata juga. Ada langit itu ada dengan secara sendiri. Tak boleh juga. Mesti dibuat oleh Tuhan lah. Sebab langit itu nak ada dengan secara sendiri tak boleh. Ada langit itu dengan sebab dibuat oleh Tuhan yang bersifat dengan sifat kuasa. Yang bersifat dengan sifat kuasa. Kenapa kata begitu? Kalau tak kuasa macam mana nak buat? Tetapi nak kuasa buat nak kuasa buat sesuatu itu mesti dia kehendak. Sebab kalau buat dengan tak kehendak itu pun mustahil pula, jadi terpaksa, jadi terlupa, jadi lalai. Jadi mesti dia kena kehendak nak buat langit itu. Mesti dia kehendak, itulah katanya iradat. Itulah yang kita naknya. Maka tetaplah daripada huraian dalil tadi, daripada huraian dalil yang tadi,
maka katanya maka tetaplah maka sabitlah kejaplah maka tetap sabitlah kejaplah pada hati kita, pada fikiran akal kita, sabitlah kudrat. Maka sabitlah kudrat. Mana dia? Maka apabila kita tengok kepada langit tadi ada, kita tengok kepada langit itu ada, tilik kepada tengok kepada badan kita pun ada, tengok kepada kawan yang sebelah kita pun ada, tengok kepada rumah kita pun ada. Itu menunjuk kata Tuhan bersifat, Tuhan membuat. Nak buat tu mesti berkudrat. Maka begitu apabila kita tengok kepada langit, kita tengok pada bumi, itu menunjuk kata Tuhan dah buat. Nak buat tu mesti bersifat dengan sifat kudrat. Itulah sebab tu dia kata maka sabitlah kudrat. Maka sabitlah, tetaplah, katanya Tuhan itu bersifat dengan sifat kudrat. Sebab langit tu ada, badan kita ada, benda di sekeliling kita ada. Itu menunjuk kata Tuhan bersifat dengan sifat kudrat sebab dia dah menjadi. Dia dah menjadi itu menunjuk kata dia kuasa lah. Kalau belum menjadikan lagi boleh jadi kuasa tak kuasa, tetapi benda sudah jadi. Benda sudah jadi itu menunjuk kata Tuhan dah buat. Nak buat tu mesti berkuasa. Berkuasa tu mana bersifat dengan sifat kudrat. Maka apabila tetap katanya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, maka sabitlah, kejaplah, mestilah. Maka tak kala sabit kudrat, sabitlah iradat. Apabila tetap dah kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, mesti juga Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Mestilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat dengan mana perkandak tadi. Sebab apa? Sebab tak boleh jadi dia nak buat dengan secara tak kandak kan. Sebab kalau buat dengan secara tak kandak itu mustahil. Jadi nak buat tu mestilah melalui kandak. Begitu. Dan apabila sabit iradat, apabila tetap dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat, apabila sabit iradat, apabila dah tetap Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat iradat, mustahillah lawannya. Mustahil lawannya, lawan bagi iradat. Apa dia lawan bagi iradat yang kata mustahil itu? Iaitu ada sesuatu. Iaitu lawan-lawan bagi iradat tu maknanya tidak bersifat dengan sifat iradat. Benci, terpaksa, lalai, lupa. Iaitu lawan bagi iradat itu ialah tak bersifat dengan sifat iradat lah. Apabila tak bersifat dengan sifat iradat, maknanya ada suatu dengan ketiadaan kandak. Sekiranya kalau Allah Ta'ala langit dah ada, menunjuk kata Tuhan buat, tetapi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat kandak, maknanya menunjuk katanya langit ada dengan tidak kandak Allah. Bukan Tuhan buat dengan secara lalai, bukan Tuhan buat dengan cara terlupa, dengan cara terpaksa, maka itu tak boleh jadi kesemuanya. Itulah dalil bagi yang menunjuk di atas Allah Ta'ala bersifat dengan sifat iradat. Jadi pendek katanya dalil bagi iradat ini terkembali kepada dalil kudrat. Dalil iradat kembali kepada dalil kudrat. Sebab semuanya dan kudrat itu kembali kepada ada makhluk ini. Jadi ada makhluk ini menunjuk kata Tuhan dah buat. Nak buat tu menunjuk kata dia kuasa. Nak buat tak boleh buat dengan secara tidak kandak. Dia buat akan perkara ni dengan secara dia tu kandak. Sebab kalau tak kandak jadi lalai, jadi mustahil. Begitulah.
Itulah hasil daripada dalil-dalil akli yang kita fikir untuk nak kejap bersifat Allah Ta'ala dengan sifat iradat. Maka kita akhir di situ dengan katanya kesembilan ilmu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اللهم افتح لنا فتح العارف ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما فزناه وما سمعناه